أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan amalan puasa ke atas kamu sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sidang warga SMK Hamid Han dan juga para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini Ustaz nak cerita tentang peristiwa bagaimana amalan solat tarawih yang pernah berlaku pada zaman baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ini bersempena dengan musim COVID-19 ni, yang mana kita perlu taat dan juga menurut perintah iaitu PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana menyebabkan kita tak dapat nak berterawih ataupun nak sembahyang raya sebagaimana yang lepas-lepas sebelum ni. Jadi bersempena dengan Ramadan pada kali ini, insya-Allah kita akan solat sama-sama dengan ahli keluarga dan juga adik-adik kita, mak ayah kita, di rumah, supaya kita dapat lakukan juga amalan sunat muakkad, iaitu solat sunat tarawih ini. Jadi warga SMK Hamid Han dan juga para pelajar yang dirahmati Allah, sebenarnya pada zaman Nabi SAW dulu, sejarah dia, baginda Nabi pergi nak sembahyang solat sunat tarawih ke masjid secara sendirian, seorang-seorang. Namun ada beberapa orang sahabat ternampak Nabi pergi ke masjid, lalu mereka mengikut baginda dan mereka sembahyang sama-sama baginda, sembahyang solat sunat tarawih di masjid pada pertengahan malam. Itu pada malam yang pertama. Kemudian pada malam yang kedua, iaitu sama juga berlaku, baginda Nabi SAW keluar ke masjid pada pertengahan malam untuk menunaikan solat sunat tarawih, dan dilihat juga oleh para sahabat, dan mereka pun bilangan mereka semakin ramai, iaitu bilangan para sahabat, mereka sama-sama sembahyang dengan Nabi SAW. Kemudian malam ketiga pula, Nabi SAW tidak keluar pergi ke masjid untuk melakukan solat sunat tarawih di masjid. Baginda Nabi hanya solat sunat tarawih di rumah sahaja. Kemudian para sahabat yang jumlah mereka semakin ramai, mereka menunggu kedatangan Nabi ke masjid, namun Nabi memang tak pergi pada malam ketiga. Kemudian mereka pun datang ke rumah Nabi SAW dan ketuk pintu untuk bertanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa pada malam ni Rasulullah tidak pergi ke masjid sebagaimana malam semalam dan juga kemarin? Lalu jawab baginda Nabi SAW, aku tidak keluar sembahyang solat sunat tarawih di masjid kerana aku takut kamu semua akan menganggap amalan ini adalah amalan yang wajib. Jadi nak tunjukkan sini, sembahyang solat sunat tarawih ni pada mulanya Nabi SAW sembahyang secara berjemaah di masjid, kemudian Nabi sembahyang di rumah pula. Itu cerita dia. Jadi saya lanjutkan sikit sejarah ni. Kemudian selepas daripada kewafatan baginda SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui satu tempoh yang sama, iaitu semua para sahabat termasuk Abu Bakar sendiri sembahyang solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pula wafat, kemudian diganti pula dengan khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Namun Sayyidina Umar Al-Khattab melihat ada pada malam Ramadan ni banyak ada orang sembahyang sendirian di rumah, ada orang sembahyang
berkelompok, ada 3 orang, ada 7 orang, ada 9 orang. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab melihat ada satu keperluan untuk menyatukan semua para sahabat di satu tempat di belakang seorang imam. Pada masa itu imam yang masyhur dalam menunaikan solat tarawih ini dan ramai orang ikut belakangnya adalah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi Sayyidina Umar mengambil keputusan bahawa selaraskan, iaitu siapa-siapa yang nak sembahyang solat sunat tarawih boleh sembahyang secara berjemaah di satu masjid dan diimamkan oleh seorang imam. Jadi sejak daripada peristiwa Sayyidina Umar inilah sehinggalah zaman sekarang kita membuat solat sunat tarawih ni secara berjemaah di masjid ataupun surau. Cuma pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ada tambah sikit lah dia punya bilangan rakaat solat sunat tarawih tu, iaitu sebanyak 20 rakaat. Ini memandangkan Sayyidina Umar berpendapat bahawa sekiranya 20 rakaat tu pada zaman itu para sahabat tak ada buat apa-apa, jadi okey, boleh buat, tak ada masalah. Zaman Nabi dulu 8 rakaat, tapi tak ada masalah sebenarnya, semuanya tu betul. 8 rakaat betul dan 20 rakaat pun betul solat sunat tarawih tu ya. Okey. Jadi kesimpulannya iaitu pada kali ini sebenarnya dengan fasa 3 setakat ini PKP ni, iaitu kita sebenarnya walaupun kita terpaksa solat sunat tarawih di rumah, namun sebenarnya itu bukanlah satu yang pelik sebenarnya kerana Nabi SAW pernah buat solat sunat tarawih itu di rumah baginda. Jadi mudah-mudahan sedikit pengkongsian ini dapat menerangkan kepada kita bahawa solat sunat tarawih ni boleh dibuat di masjid dan surau kalau tidak ada halangan, dan boleh juga kita buat sama-sama dengan keluarga kita di rumah sekiranya ada halangan, contohnya macam COVID-19 ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.